تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, muka 62, dan harus berbilang Jumaat pada satu tempat, kampung atau negeri, kalau penuh bersesak pada satu Jumaat. Tetapi pada Jumaat yang terbelakang atau bersamaan, sunat iring zuhud, kerana memelihara khilaf kaum yang tidak mengharus berbilang. Dan Jumaat yang jatuh dahulu haram mengiring zuhur, kerana Jumaat ini telah sah dengan ittifaq ulama. Itu dia. Kata musannif rahimahullah ta'ala, tengok ulat tu, dan harus berbilang Jumaat. Harus boleh berbilang buat jamaah Jumaat, berbilang buat jemaah, sekurang-kurang berbilang dua. Ada dua tempat buat jemaah. Berbilang tu pada satu tempat, satu kawasan. Maksud tempat tiga apa? Kampung atau negeri. Badan tu. Satu kampung, dua jemaah harus. Satu negeri, tak apalah negeri kita terluas sikit, kampung lah. Satu qaryah, dua Jumaat, tiga Jumaat harus. Orang baca sekarang jawab lewat lalu. Main ngaji tak habis tu, kena ngaji habis. Baca sekat tu jadi lewat Jumaat banyak. Wak di kampung lek hilir so, lek hulu so, lek kampung tu lah. Boleh tak? Yang kata haruh. Haruh tu kait kalau tu syarat besar tu. Kalau ini syarat ni kait pada harus. Harus tu kalau penuh bersesak, dia kecek so. Pada yani kalau berhajat kepada berbilang-bilang, gitu kalau tu. Yani kalau berhajat kepada berbilang, seperti penuh bersesak dan lain-lain, kita kata hak tu misal saja, bukan mesti kita hak tu. Jadi kalau berhajat kepada berbilang-bilang, kalau kita nak berhajat sangat dah, berhajat sangat kepada berbilang, misalnya seperti penuh bersesak, orang panggil apa sesak, bukan susah sesak tu tak, penuh sangat getat orang, ramah sangat getak orang. Tu. Sejik tak tolong. Penuh sampai ke atas tu, lipah keliling. Soal tu hari tu batas nak katuk. Penuh tepi atas apa semua tu. Penuh keliling. Tu pergi masuk lemok orang tadi. Ada rumah kita pada tu tak ada. Ada. Tu kalau Mesir semua, Mesir ni dia dekat-dekat sejik. Ni sejik.
Jalan sikit ni sejik maaf. Penuh belaka tu sampai ke watah. Hak tu diistisna. Ada ulama sebut. Hak tu diberi, hak tu tak apalah. Hak tu tak apa. Hak tu harus sungguh tepat tu. Sebab tu dalam kitab syarat apa seperti negeri Mesir mana tu dia tapi dalam kitab ni tak sebutlah. Kitab ni tak sebut ya wak ringkasan, cuma lain musalli tu ada. Seperti ahli Mesir tu kita pun duk ngaji ke. Duk ngaji tu tak nampak gambar lagi lagu mana. Tak nampak gambar lagi lah lagu mana bersesak sangatnya ahli Mesir ni. Mau kita ni nak tahu mana, tapi Allah sungguh Lebanon lebih lagi dalam Qahirah. Dalam Qahirah boleh tengok selalu dah. Sejak dekat-dekat maaf dia tu. Situ maaf, sini maaf. Jadi situ tu tapi tengah-tengah masjid sikit je kan, tak ada penuh mana ni. Hamakon masjid tu tengah-tengah syekh tak ada sedap tu dia kata mayat kat masjid besar-besar lah. Si hak jamek sungguh. Masjid jamek sungguh. Tu. Maka kata haru berbilah tu kalau penuh bersesak ni kita buat misal je. Jadi kalau berhajat kepada berbilah seperti berpenuh atau tak penuh tapi ada perai dah. Balah sutai kapung tapi nak perai. Lagu mana? Lek hilir lek hulu ni wairung tu jadi balah. Siapa kepada nak gomo sehingga tak baik siapa ke ni kapung tu lah. Kalau temu mata siap bedil lalu dah. Jenis tu siapa kepada jadi fitnah berbalah sampai bukan semua kita ni balah kita bawa butir kawai ya tu balah tu tak jadi. Balah pilih nayuk, balah pilih abata tak jadi. Hak ni balah siapa kena gocok siapa kepada nak pedih. Lek hulu ni. Akhirnya ramai kampung tu becek. Wak maaf dia tu, wak balik ni. Kira kalau satu tempat tu masalah. Lain. Bukan jadi ni tak apa demo Wahabi becek. Tu tak leh. Tak leh. Hak tu bukan jadi kes balah tu. Bukan kes apa kebetul darah. Ni Wahabi sikit-sikit nak becek sejak lalu ya. Kalau dia duduk di mana kampung, situlah ada sejik dua. Kalau di mana kampung dia ada, situlah sejik nak pecah dua. Sebab tu jangan punca perpecah belahnya demo tu bukan lek kita. Dia tak boleh turut. Susah tu. Majlis tak begitu. Sejik tu kalau kena teran tu, sejik apa ni pecah tu baik tu, majlis tak nak beri. Nak cek tabian tak leh. Tak kena dengan undang-undang. Tu. Habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullah kata kalau penuh bersesak, sangat getak orang pada satu Jumaat. Pada satu tempat buat Jumaat. Gitu mana. Kalau getak pada satu tempat buat Jumaat, boleh harus berbilah-bilah. Harus berbilah. Maka berbilang ni sekadar mana? Berbilang ni sekadar hajat je lah. Maknanya kalau kata kampung ni hajatnya kada ada dua tempat ya awak. Maka boleh dua. Hak yang ketiga tak boleh dah. Tu dia. Kena kata pada satu Jumaat yakni maka harus berbilang ini qadar hajat jua. Wah itu. Maka harus berbilang ini qadar hajat jua. Tu. Kalau lebih daripada hajat, maka tidak harus. Bahkan ditafsilkan hukum pada semua yang berbilang itu. Pada semua yang berbilang itu. Iaitu kalau takbiratul ihram bersama-sama
oleh segala tempat itu, maka batal Jumaat semuanya. Kalau masjid yang takbir dahulu, maka yang kemudian itu wajib kerja zuhur. Wajib kerja zuhur. Tu hukum dia. Tu masalah je klik ke masalah sah. Kalau tak berhajat kau. Supaya kalau kampung kita misal mudah-mudah dulu satu kampung. Kampung tu kampung orang yang biasa dah. Maknanya satu masjid tu cukup dah, tak ada jadi masalah apa. Tiba-tiba nak becek juga satu masjid lagi buat Jumaat. Maka sama-sama 40 belakang tu kita tahu. Masjid ni 40, masjid ni 40. Masjid tu 50, masjid ni 50. Dua-dua tempat tu. Maka kira lagu mana? Hak tu tak benar. Masalah tu kerana tak berhajat gapo. Maka kalau tak berhajat tu kena badu tengok pula. Mayeh. Badu lagu mana? Kalau masjid mana takbir dulu, maaf boleh ke masjid tu. Masjid mana nombor 2, masjid mana takbir belakang, hak tu wajib kena zuhur. Tak boleh maaf, tak sah Jumaat bagi yang kedua. Kalau pakat takbir kali weh, 1 2 3 tu email ni Allah tu pun Allah batal dua-dua. Batal dua-dua Jumaat tu. Tak sah dua-dua. Tak sah dua-dua. Maya maaf mula. Dia biar dulu ya tu. Tu dia. Tu kalau tak berhajat. Maka kalau harus berbila-bila, tak apa. Tak apa. Maknanya kalau satu masjid tu, satu kampung tu orang ramai berdoa. Beribu ahli Jumaat. Beribu. Kampung tu orang beribu-ribu. 2,000 ahli Jumaat dia. Sutil tak telur dah. Tak telur dah. Pada satu kampung. Tak telur dah. Okay. Lalu tu bercek satu tempat lagi buat Jumaat. Apa hukum? Harus boleh berbila-bila. Bila harus berbila-bila tak apa. Sekali pun tak apa. Pia dulu pia ke dia pun sah dua-dua. Mungkin harus. Kalau harus ni pia dulu pia ke dia pun sah dua-dua. Kalau sekali pun sah. Kalau pia dulu dia pun sah. Tu masalah harus. Tapi kira kau dah hajat. Kalau lebih pada hajat, klik ke asal. Maknanya, kampung ni, hajatnya sekadar 2 tempat je. Tiba-tiba nak ada lagi yang ketiga. Hak ni rasa nak buat tak elik kau Lek hulu dah, lek hilir dah, lek naik tak ada lagi. Lek naik dah buat kata satu masjid. Maka, kira klik ke asal belakang pula. Lagu mana? Kalau sekali, batal belakang. Tu. Duk dia tak say. Duk dia tak say. Syarat benawi dah. Cari jalan, cari buku, tak say risau. Tu hukum dia. Tapi rumah kita ni jaga-jaga lah. Nak orang ramai itu lalu tu. Terik-terik lipas luar masjid tu pun ketika maaf ya. Siapa ngatuk pakai ya. Tak boleh buat bilang ngatuk pakai. Ni ramai masjid ni ramai. Tok pakai apa? 1,000 dah tok pakai. Tok pakai saja tu 1,000 dah. Orang kampung lagi 1. 1,001 orang ramai. Tak jadi orang. Maksud dengan orang ramai ni, orang ahli Jumaat yang dibilang. Tak kira sekali dengan pok lalu kok jalan mari, pok kerja hok duk kawasan ni lalu dia mau tupai mak ni sini belakang. Masjid ni luah. Besar masjid ni, penuh masjid dengan sebab buat tu. Pok kereta lori, kereta meko, kereta gapoh duk kerja hari tu pakai berhenti masjid tu belakang ramai. Itu bukan uzur. Hak tu tak bukan maksud hajat. Hajatnya orang tempat yang dibilai tu. Tak ada ke begitu. Itu lalu. Tak ada. Lekedah taning, lekedah jala tu pun ramai pok luar aja. Orang tempat saja tu apa orang ya. Hak nak mustatin di situ tu banyak ke pok mari sewa kedah, pok luar mari duk sewa, mari duk kerja, mari duk nego ya. Nampak banyak. Tu. Kira lagu tu. Bukan kata undang-undang juga.
Tetapi sungguh pun haru, istidrak lah, sungguh pun haru berbila-bila, tak ada masalah Bila berbila-bila sekali pun tak apa takbir, pia dulu siapa dia ke dia pun sah belaka. Tapi pada masalah haru berbila-bila ni, istidrak pada haru. Sungguh pun haru, tapi pada Jumaat yang terbelakang, yang kata pada Jumaat yang terbelakang. Apa Jumaat terbelakang? Jadi Jumaat, tempat Jumaat yang imam takbir jatuh nombor 2. Awak gitu. Tempat Jumaat yang imam takbir, kira di imam takbir tu. Tempat Jumaat yang imam takbir jatuh nombor 2. Tu kecek mudah gitu. Kita kecek nombor 2 tu sebab boleh ada berbila 3, 4 ada. Nombor 2, tempat Jumaat yang takbir imam tu jatuh nombor 2. Lek hulu, lek hilal takbir dah. Sebelah hilal takbir dah. Sebelah hulu tak takbir lagi. Lek hulu baru takbir. Lek naik baru takbir. Tu jatuh nombor 2, 3, 4 kata gilah. Tu orang panggil yang terbelakang. Tapi pada Jumaat yang terbelakang tu satu atau bersamaan. Bersamaan yang ni bersamaan takbir imam. Bersamaan pada takbir imam. Tu imam takbir sekali. Lek hulu pun, lek hilal pun takbir sekali. Lagu mana masalah ni? Yang kata pada Jumaat tu sunat. Tu disunat. Jadi disunat. Sunat tu jadi disunat bagi yang terbelakang. Gitu. Disunat bagi yang terbelakang. Dan sunat bagi kedua-dua. Yang takbir bersamaan. Jadi 2 situ. Masalah Jumaat yang jatuh belakang, tu sunat bagi hak belakang tu. Masalah Jumaat hak sekali takbir, sunat 2-2. Sejak hulu dengan hilal ni takbir sekali. Sunat 2-2 masjid tu. Sunat ke apa? Iring zuhur. Sunat iring dengan zuhur. Iringkan sembahyang zuhur. Sunat maya zuhur pula. Sunat ya, bukan wajib. Tak maya pun tak apa. Tak semaya pun tak apa. Tapi sunat iring, mengiringi, mengikutikan dengan sembahyang zuhur. Sebab apa sunat kena iring zuhur? Ilat pada sunat kerana melihara, nak jaga akan khilaf. Nak jaga khilaf. Khilaf apa? Khilaf bagi kaun, bagi pendapat dalam mazhab Syafi'i yang tidak mengharus berbilang. Pendapat dalam mazhab kita Syafi'i muqabil bagi kau asah dah tu. Kau asah kata harus berbilang kalau berhajat. Ada muqabil bagi kau asah tak haram juga. Berhajat pun tak haram. Tu khilaf lah kau. Khilaf bagi pendapat dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan muqabil bagi kau yang asal dalam mazhab. Kau yang kata tidak mengharuskan berbilang, yakni tidak harus sama sekali sama ada berhajat atau tidak. Tidak mengharus berbilang, yang tidak harus sama sekali sama ada berhajat atau tidak. Ada satu kaum. Hak masalah haru berbila-bila ni kilah pula. Kau yang kau asal kata boleh, kalau berhajat sangat boleh berbilang sekadar hajat. Ada satu kaum kata hajat pun tak boleh, kena waksa. Getak mana pun kena kacau, waksa. Tu ada kaum dalam mazhab. Maka nak murai kaum tu kita buat zuhur. Buat zuhur nak jaga. Kerana di segi pendapat tu kita tak sah. Pendapat hak kau asah, kau yang terlebih sahih dalam mazhab kita Syafi'i, tak apa. Tapi kau tu satu kau lagi dalam mazhab kita Syafi'i, tak boleh. Maka nak jaga kau tu. Sebab mengikut kau tu tak sah dah lah. Kalau jatuh sekali ya. Dah. Tu nak jaga pendapat tu, nak peliharakan khilaf bagi kaul pendapat dalam mazhab Syafi'i yang tidak mengharut, yang tidak membuli akan berbilang-bilang sama sekali, sama ada berhajat ke atau tidak berhajat ke tak kira. Nak jaga murai kau tu sunat. Tapi tak save tak apa dah, kerana kita bina takau asah boleh.
berbilang-bilang, maka sah dah Jumaat kita. Walaupun sekali, walaupun jatuh belakang pun. Tu faham tu dah. Faham tak tu? Nak jaga. Dan Jumaat yang jatuh dahulu tu, lek hulu tu. Lek hulu pun jatuh dulu. Lek hilir belakang. Dan Jumaat bagi tempat yang jatuh dahulu. Apa makna jatuh dahulu? Jangan lupa lah, yang itu imam takbir dulu. Jatuh dulu. Bukan kata sudah dulu dah. Kira dia takbir imam. Kalau kira sudah boleh dia imam baca panjang pula. Kira dia takbir, tu imam takbir dulu. Allahu Akbar. Bunyi lek nu dulu. Boleh dah. Dia tak takbir lagi. Ke dia bagi. Bukan kira sudah, tak sudah. Bukan kira situ. Maka Jumaat yang jatuh dahulu tu haram atas mereka mengiring zuhur. Haram. Bagi hak jatuh dulu tu haram. Haram. Adapun hak jatuh belakang sunat. Faham tak dah? Kalau jatuh, ni masalah haruh ni, masalah haruh. Haruh berbilah-bilah ni duk kecek ni. Satu kampung boleh bilah dua. Lek hilir satu tempat, lek hulu satu tempat. Maka kalau lek hulu tu jatuh takbir dulu, lek hilir ni sunat iring zuhur. Kalau takbir sekali, sunat dua-dua tempat tu iring zuhur. Faham tak dah? Kalau nisbah dulu ke dia, lek hulu tu haram buat zuhur. Lek hilir ni sunat. Lek hulu tu haram buat zuhur. Kenapa? Sebab apa haram? Ilat pada haram. Kerana Jumaat ini, Jumaat yang jatuh dahulu ni, Jumaat yang jatuh dahulu ni telah sah dah. Sah dah. Sah dengan ittifaq ulama'. Dengan sepakat ulama' dalam mazhab Syafi'i. Tak ada khilaf buku hak dulu. Hak dulu tak ada khilaf lah. Hak kemudian tu ada khilafnya. Kau asal kata tak apa yang munggah harap berhajat berbilah-bilah ni. Ada satu kau kata, hai tak boleh berhajat pun kena sah. Tu. Maka hak jatuh yang kedua tu jatuh dalam khilaf. Kita jaga khilaf tu. Sampai sunat buat tu. Bagi hak jatuh dulu tak ada pihak khilaf dah. Nampak tak dah? Maka duduk jaga khilaf apa lagi. Tak ada pihak khilaf. Kacai giwat zuhur pula tu haram. Kenapa? Sah dah Jumaatmu. Tidak berhimpun dua fardu dalam waktu yang sama. Kacai mai be. Kacai mana? Kacai lah nah. Tu. Nampak gitu ya kita ni kena kira. Ya mudah. Nampak supaya mudah. Bila baca pula jadi payah. Itulah ilmu bagi. Kita ni ringkas tahu mana pun bila jadi ilmu tetap payah. Semata-mata tak belajar tak leh. Tak ngaji tak leh. Walaupun apa mudah, tapi bila tak ngaji ni payah. Orang ngaji kalau kita mudah bagi kita ni. Mudah sungguh yang ngaji. Yang ngaji belaka dah. Oh kita ni payah, kita ni mudah sebab yang ngaji. Dia boleh beza. Kalau hak tak mengaji, payah mudah pun jadi payah belaka. Sebab tak mengaji. Mari baca kitab ni dengan tak mengaji tu jadi payah belaka. Kena lalu ke ilmu juga dah. Habis itu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, kerana sah dah Jumaat tu dengan ittifaq. Ittifaq ni sepakat ulama dalam mazhab. Bukan ijma', ittifaq dalam mazhab. Mazhab lain tu suku kira demo. Tu ni kira. Kalau ijma' tu tu kira tepat dah. Kalau benda ijma' tu benda lepak mazhab. Kata dia rahimahullah ta'ala, ada pun taklid. Ada kelik-kelik kau kodeng. Hari kampung kita tak cukup. Ada berapa orang? 10 orang. Kampung ni tak ada orang hari ni. Tak, jadi orang pakat pergi jalan kat bakak habis. Rubungan di kampung tu pergi tersenacan di bakak. Pergi bila? Minggu lepas. Minggu ni tak ada orang di kampung. Tinggal apa orang? 10 orang apa yang ada.
Lepas tu lagu mana? Siap wak maaf juga. Tak boleh wak maaf. Tak boleh. Tak wajib dah. Sebab tak cukup 40. Klik-klik tak boleh ke? Nak klik kau dia. nak klik juga. Tengok musnah ayat kalau ni. Adapun taklid dia mengikut. Nak turut. Ni bab fiqh ni tak apalah kalau bab usul ni ya tak leh lagi duk khilaf ulama bab klik tak leh taklid. Bab usul kena pandai fikir sendiri. Kena reti nak turut orang sampai mati tak leh buku Tuhan ni. Tu. Adapun taklid mengikut kaum qadim, mengikut. Adapun jika hendak taklid, tu dia soalan tu. Jika hendak taklid mengikut kaum pendapat qadim, kaum qadim orang panggil. Kaum qadim. Apa kaum qadim? Ni tua kada pandai sebut tu kaum qadim tak leh. Kada lagi apa? Kita buat kaum qadim kita. Kita kaum qadim. Tanya kaum qadim tu gapo kaum qadim? Tak reti lagi. Tak reti palai ko lagi kaum qadim tu gapo? Qadim. Koding ni sedia. Tu kita tengok tu pula dah. Sedia kalau donyo. Tu. Hak tu koding lah. Kau tua. Kau koding kau tua pula. Tengok tu. Kau koding pendapat Imam Syafi'i ketika ada di Iraq. Tu, kau koding Imam Syafi'i dua tempat dia, marhalah dia tu. Masa mengaji di Madinah lepas pada Imam Malik, dah duduk dengan Imam Malik lama sampai Imam Malik meninggal dah. Hijrah daripada Madinah pergi pula cari ilmu. Bertetap di Iraq. Bunyi tadi di Iraq tu, di Baghdad, di Basrah, Kufa, di Iraq mana tu ada anak murid Imam Hanafi lagi, Abu Yusuf dan sebagainya lagi. Nak pergi cari ilmu sikit, pergi lagi duduk di Iraq. Duduk di Iraq selain pada mengaji, akhirnya jadi mengajar situ. Bukan pondok kot tu, bukan pondok di Iraq. Situ anak murid ramai pula. Imam Ahmad bin Hanbal pun salah satu anak murid hak di Iraq lekat. Anak murid hak seolah tak boleh buka pondok. Anak murid hak tua di Iraq tu, Imam Ahmad Imam Hanbali. Lepas tu ramai lagi di Iraq tu. Masa tu buka pondok dah sekali di Iraq tu. Ramai ada anak murid dia. Maka ketika tu duk mengajar fatwa hukum tu. Maka fatwa Imam Syafi'i ketika dia buka pondok di Iraq tu, orang panggil pendapat yang qadim. Sebab apa boleh panggil qadim? Pasal dia tak sedap pula duk Iraq. Banyak bahasa di Iraq tu. Anak murid Imam Hanafi banyak. Pendapat mazhab Hanafi. Bagi anak murid Imam Hanafi, orang mazhab Hanafi banyak di Iraq. Ta'assub dengan mazhab Hanafi, siapa ke tak terima, jadi nak cari buku Allah mazhab Syafi'i je. Salah satu sebab Imam Syafi'i balik. Yang kedua, nak cari ilmu tambah lagi. Imam Syafi'i tengok tak kenyang. Cari ilmu tambah lagi. Nak pergi ke Mesir bunyi tadi Mesir ada orang alim. Lais bin Sa'ad pun ada di situ. Bunyi kata hebat, lebih alim pada Imam Malik lagi. Lais bin Sa'ad, kita pergi haji. Hadap ke Mesir pula. Salah satunya di Iraq tu jadi susah hati. Orang ta'assub mazhab Hanafi banyak. Ayah juga nak ada oi. Kap tiอยู่ได้ kap ใจอยู่ยากอะไรบางtu sepik jadi wasa sepik dah. Gi terpaksa jadi engki cari pindah tempat. Bila mari duduk di Mesir tu temu suasana baru. Oh, keadaan sini tak serupa dengan Iraq weh. Suasana, udara, keduduk orang tak serupa. Maka bila ubah suasana, ubah keadaan, hukum pun tentu berubah. Tak kena pakai hukum dulu. Hukum atas orang sini. Tak boleh pula yang muka tak serupa tempat. Lalu tu Imam Syafi'i buka pondok baru pula. Anak murid ramai pula sini. Al-Muzani, Buwaiti, tu buat ni. Anak murid dah best sini. Duduk di Mesir ni. Tu Imam Buwaiti tu tak silap dia duduk jadi tok khatib dah di masjid Amr bin As masa tu. Imam Syafi'i tak mari lagi jadi tok khatib dah. Lepas tu Imam Syafi'i masuk Mesir mula-mula dia pergi masjid tu, Masjid Amr bin As tu. Dia dibina oleh sahabat Nabi Amr bin As.
Imam Syafi'i duduk situ, bertapak situ, mula mengajar situ. Tok khatib pun mengaji sekali. Oh, Imam Syafi'i. Orang hebat mari ni. Tupai mengaji, mengaji Imam Syafi'i situ. Jadi anak orang besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Muzani, Imam Rabi', ayalah lakar tu buat tu. Maka pendapat baru pula ketika duduk di Mesir ni, orang panggil kau ke apa? Kau jadi tu pendapat hak baru, pendapat baru. Maka kalau kita nak mengajar orang, fatwa orang, royak kat orang, kena pakai hak baru ni. Hak Imam Syafi'i, hak lasut, hak update dah. Tak boleh pakai apa macam dulu. Tak boleh pakai dulu dah. Kena pakai hak baru. Maka antara dua pendapat hak pondok di Iraq dengan pondok di Mesir ni kadang-kadang semakar. Kadang-kadang fatwa serupa. Hak di pondok di Mesir dengan pondok di Iraq kadang-kadang hak masih serupa hak dulu. Kadang-kadang tak serupa. Kalau tak serupa kena pakai hak baru. Hak dulu kira doa lalu. Hak dulu kira doa. Hak baru ni kira hak jadi. Kalau serupa tak apa. Tak ada gitu. Tu jadi koding. Ini pandai koding teruk kau koding. Nak klik kau koding. Tak reti balik kau lagi. Baik tak tak klik kalau tak reti. Tu image cedak kata baik what Zuhur pada dok kita klik kau koding hak tak tahu pala hilir, pala ekor apa lagi. Nak tunggu tapi tak tahu pala apa ekor lagi. Baik what Zuhur. Tunggu hak kau jadi lalu hak kata tak sah. Dengan tak cukup 40 tu. Tu. Puasa saya wajib baca tebah maya Zuhur, baca tebah tak leh, baca tebah. Baca tebah gak tu khatib pun naik baca tebah biasa maya Zuhur 4 rakaat oi. Tapi tebah ni bukan wajib dak lah ni. Saja nak baca nak mengajar juga kadang-kadang pun mari beripong dah. Terbit mari sejak wei. Zuhur sini belakang wei. Masjid. Baca tebah tak ini ni. Jadi gananya. Masa saya ke tebah. Pak batik pun hala biasa. Saya ke batik. Orang kena buat maaf juga. Tak boleh. Pulut orang pun kena buat maaf juga. Tu saya ke batik. Hala lagi mayat Zuhur pun tak boleh hala batik. Besang bos mata duit. Tuan sana. Tak nak takut. Hala mari. Sekut tu ada sokmo lah nak maaf tu. Besar dah. Sekut ke apa? Tak ada hala dulu lagi. Boh, duit batin ni kena ajar bila kat kocek. Soalan kata satu wajib atas kita. Nak start mutu gi maaf, nak jalan maaf tu, nak gagal kocek ni. Duit lagi hari ni. Kena duit ada sokmo. Ada sokmo. Wasa tak sudah kalau tak ada benda lain kocek. Wasa lagu tu. 10 kok 5 kok sekut pun tak apa wil kat sokmo. Tu kebaikan ke panggil hari Jumaat tu. Kita mewajib atas diri kita sendiri. Tu nak tolong masjid kata kita ni pahala naik kita dah. Nak tolong masjid. Habis itu kemudian ada pun taklid. Tadi faham dah. Ada pun mengikut akan pendapat kaum qadim. Kaum qadim mana sifat? Kaum qadim yang mengatakan, yang berpendapat bahawa sah Jumaat 3 orang. Sah Jumaat, boleh buat Jumaat 3 orang. Yakni 1 imam, 2 makmum. Kita kata gitu. Ada ke pendapat tu? Qalu. Tu duk khilaf lagi dalam mazhab tu. Ada dak pendapat Imam Syafi'i kecek lagu tu kata kedok Iraq. Imam Syafi'i bersengaja gitu ke? Tok guru kita ngajar gitu kata kedok Iraq gitu. Duk khilaf lagi tu. Kebanyakan ashab tak kata tak biasa dengar. Kebanyakan ashabus Syafi'i, anak murid Syafi'i semua tak biasa dengar tu kedok Iraq tu. Tu kebanyakan. Tapi ada dua kata biasa dengar. Tu sampai jadi pula dah pendapat tu. Yang mengatakan sah Jumaat 3 orang, yang ni 1 imam 2 makmum, atau 4, 3 makmum 1 imam 3 makmum. Tu katakanlah. Tapi hak 4 ni saya tak jumpa.
Hak 3 tu jumpa hak Imam Nawawi nakalnya dalam kitab Majmu' Raudah ya. Kata dia 3 orang atau 4 dia kata. Ni sanai bubuh dah lah tu. Ya moga dalam kitab syadah tak ada kecek lagu ni ke. Kita syadah you kecek kau dah taklid kau qadim gitu ya. Aduh. Adapun taklid kau qadim yang mengatakan Jumaat 3 orang atau 4, maka khilaf ulama kata. Khilaf ulama, berselisih pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri. Duk khilaf, duk berselisih. Khilaf menetapkan kau ini. Duk khilaf pada menetapkan, pada menyabitkan, pada mengisbatkan, pada nak kata ada kau ini, pendapat ini. Duk khilaf pula dalam mazhab Syafi'i. Tok guru ngajar sungguh ke? Teka duk erok tu Tok guru kita ni royak lagu tu sungguh ke? Ya royak kata 3 orang pun boleh dah. Sungguh ke tu? Duk khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri. Syafi'i sendiri kata gitu ke? Wasa tak rajin dengar. Tu duk khilaf pula menetapkan kau itu. Lepas tu tulis situ pada khilaf tu ni. Berkata kebanyakan ashabus Syafi'i, tidak didapat pendapat ini. Tidak ada pendapat ini bagi Imam Syafi'i. Tidak ada pendapat ini bagi Imam Syafi'i. Amatul ashab la yusbitunahu. Tak ada. Tidak ada pendapat ini bagi Imam Syafi'i ketika ada di Iraq. Dan telah menakal oleh Al-Imam Ahmad At-Tabri. Dalam kitab talkhisnya. Kitab talkhis bagi Imam At-Tabri Asy-Syafi'i menakal akan pendapat ini. Tu yang tak ada juga satu pendapat. Jadi Imam At-Tabari telah menakalkan pendapat, kata ada tu guru kata. Tu pendapat. Jadi doa pula. Dia munggu ramai-ramai kata tak bisa dengar. Lepas tu seorang dua kata, ada yang biasa kata. Dia biasa royak kata 3 orang pun boleh. 4 orang boleh. Tu. Tanya hok ramah, tak bisa dengar. Hok dengarnya, tok guru kita katanya 40. Lek nu pun. Tapi 40 lain pada Tok Imam. Tok guru kita dulu kata dulu. Tu hok ni hok ashab Syafi'i nakah. Teka tok guru duk di Iraq dulu dia kata 40 tu kena 40. Lain pada Tok Imam. Capung Tok Imam 41. Tiba-tiba mari duk di Mesir, dia ngajar lain pula. Dia fatwa dia nyata zahir dengan dalil lain pula kata 40 sekali kita imam. Tu masalah hak nakal marinya. Hak kata 3 orang tak bisa dengar. Tu kebanyakan kata. Tu faham tak gitu. Hak duk dengarnya hak nung. Tu. Duk di Iraq pun dia kata 40 juga. Tapi 40 makmum ajalah Tok Imam. Capung Tok Imam jadi 41. Tiba-tiba mari duduk di Mesir ni dia kata 40 sekali Tok Imam dah. Himpun sekali Tok Imam 40 tu. Tu je. Adapun duk kata 3 4 tak bisa dengar. Tapi dalam hati tu Imam Tabari kata, ada. Nakal pendapat mari. Dia sesak mari seorang dua anak murid hang dengar. Kok mana? Dia duduk khilaf pula. Sebab tu jadi doa benar tu. Jatuh je doa sungguh lah. Kalau ada sekalipun jadi doa sungguh. Pendapat jumhur dalam mazhab Syafi'i tak leh kurang pada 40.
Duk kacau awak Jumaat lagi. Tak leh. Apa tak cukup dia buat mari lama-lama dah. Buat zuhur lah. Saya tebah. Bacalah tebah. Tak salah pun nak baca. Tak sedap maya pak. Tak sedap nafsu dah tu. Saya ke batin. Halah lagi duit. Biasa nak berubah. Gapo lagi yang bersabit Jumaat kita nak buat? Buat pun cukup. Lepas tu buat zuhur. Salawat Nabi. Gapo? Mana? Berat ratik lah tu email pun. Kalau tak mari tak pergi dah weh. Tak mari supaya tinggal maaf agak weh. Tak mari pun tak pergi banyak weh. Soalan kata ku dek lah. Yang ku Jumaat saja tu pun kena ku. Mana buat lagu mana? Tu. Lepas tu orang kampung maklum lah kada sini mak zuhur masjid kita tapi ada tebang apa biasa. Ada pergi jadi masa satu kewajipan satu kepentingan kena jemaah zuhur di masjid. Tu duk dipandang-pandang tu email pula. Tak gitu ke? Baik bukan nak taksub, baik bina amalan di atas pendapat yang sahih. Pada duk bina di atas pendapat hak tak tahu kata hulu hilir duk mana. Duk khilaf apa tu. Ada ke dak duk kata tu. Syafi'i kata ke dak. Oh tu dia. Nampak tu dah. Tu. Motor Honda tak Jumaat tak di satu pula. Kita nak jadi kepersatuan ummah. Dalam kampung ni payah dah. Nak jadi satu seminggu sekali. Nak boleh dengar ketubah gapo tak buat. Apa dia kata apa? Baca tubah lagi. Baca siapa kesejek. Baca lagi. Tak gitu ke? Gitu tak? Kalau kira lagu tu. Sumpah je. Tapi jagalah kampung tak cukup lah ni dah. Ada tak? Ada. Mana-mana tak cukup kan? Sepuk gimana? 30, 40, 39, 38 gitu. Ada perak dengan hak dua seorang dua tu dah. Gitu. Susahlah tu email. Tu. Tak ada masalah ni. Tapi kalau nak taklid juga, kacau tebang-tebang kita bang hak kena atas hak tu. Hak dak emna tak ni tu. Hak tu. Hak kata mulia ada juga. Ada juga. Muju ada juga. Tu nak klik hak tu. Tak ada apa. Nak klik hak tu. Tak klik kau coding weh. Kau coding hak mana pun tak tahu lagi. Tak klik kau coding weh. Tak klik hak tu guru kata di mengerror gitu weh. Dia kata sungguh ke? Hak kata ada, demo kata ada, dia kata sekali. Demo tu biar hak ramalkan kena. Hak ada sore dua. Jelik-jelik. Tak apa dah alah. Tu kan. Tak ada masalah ni. Tak ada masalah ni. Tu. Maknanya kalau kita kacau buat juga mengikut pendapat jumhur tu tak sah. Muka tak cukup 40. Sebab tu tak cukup 40 tu disunat iring dengan zuhur pula. Bagi mereka tu kerana nak jaga kau jadi. Kalau demo nak turut kau dan juga yang mengatakan kata tidak sah kalau tak cukup 40. Boleh. Ya, turut kau dia. Tapi turut kau jadi tak sah dah tu. Demo tu disunatkan demo iring dengan zuhur. Sebab apa? Nak jaga kau jadi tu kata tak sah tu. Bahaya tak tu dah? Sunat zuhur pula bagi mereka tu. Nak jaga pendapat dalam mazhab. Serabut. Tak usah pergi mula lagi. Tu senang pula. Tak usah pergi mula lagi. Covid. Tu. Hak di satu macam. Mari dia beli Covid ni. Hak ni masalah dia duk kira siapa ke tak cukup tak cukup duk khilah duk kau jadi kira masalah nak pergi boleh semaya kita duk kira nak pergi tak semaya
Tu kawik tak apa, darurah. Siapa ke ni ada lagi setengah kampung darurah. Ni. Ada lagi. Ni. Siapa ke ni? Sejak lain dia buat maaf mari bulan-bulan dah. Ada lagi setengah kampung tak boleh kawik. Tu sangat bersangat ber tak boleh juga dah. Ya. Tak ada masalah. Dia taklid kau qadim. Dia moga oleh masa kita Syafi'i dah. Tak ada tipu. Dia benar tular aja. Cuma dia taklid kau qadim turut pendapat kau qadim hak mengatakan boleh buat Jumaat kalau tak cukup 40. Lain pada klik mazhab. Kalau klik mazhab lain kena kira oleh rukun syarat dia. Oleh mazhab kita Syafi'i dia kira rukun syarat pun mazhab kita dah. Orang kita dah. Hak tu lah ya rukun syaratnya. Cuma pendapat kata boleh tak leh tu ya. Lagi. Sebab tu kalau nak taklid juga cari le mazhab. Sesudnya kalau nak taklid mazhab luar, tengok le mazhab Syafi'i ada dak. Sehenga-henga sekuat-kuat kau dak tak apa dah. Dia tunggu le mazhab kita Syafi'i walaupun kau dak hengga pada lopak gitu baik mazhab lain. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i sekuat-kuatnya tak kena kira rukun syarat banyak dah. Mungkin mazhab kita dah. Nampak tak kita? Sehenga-henga kalau masalah tepuk orang Tino dalam Masjid Haram tu teka dok tawaf gapo tu kan boleh ke tak tepuk orang Tino. Mazhab lain ada mazhab Imam Hanafi kalau sentuh kulit perempuan tak batal ismayah. Maka dalam hatu tu ada mazhab kita Syafi'i kau yang dhaif satu pendapat lagi kata kalau tepuh tina jatuh tak batal sekiranya tidak sengaja. Maka kita taklid kau tu. Kau dah hak mazhab kita Syafi'i tak ni. Tapi jangan sengajalah ni. Pek. Batal. Tu. Mazhab Hanafi sengaja pun tak batal. Kerana murad dengan aula mastum tu kena ke jamaktum jimak ni barulah batal asmaya. Semata-mata sentuh kulit tak batal bagi mazhab dia. Maka bila nak taklid mazhab Hanafi, baik kita taklid kau dah mazhab kita. Untuk pelepas ketika ihram, ketika kita tawaf di Baitullah tu kan. Tu. Matu jalan keluar dia bila teka tawaf. Tawaf ni tak boleh. Moga pakai baju ihram. Kairan ni bahu duk nampak. Biasa je. Ketino. Mai duk tolak, mai duk pegang. Masing-masing nak berjalan. Teka tawaf tu. Kalau tak set tepuh sungguh tawak tanu. Tanu. Senang sore kita. Tapi nak boleh satu serak-serak. Tawaf ni kau rapat Baitullah kau cepat. Moga bila kau rapat Baitullah kau sudah satu pusingnya. Cepat pusingnya, cepat sudah. Kau jauh, kau lama. Bahawa tanu boleh satu rak tu. Letih dulu. Lah ni ada kereta dah Allahu Rabbi. Nak kereta pun oi kaya. Nak kereta tawak atas tu. Ngiling saja masya-Allah gitu lalu dah. Mudah sampai gitu lalu dah. Nak kereta tu seperti kereta kop, road kop. Terus senam kop lalu. Tawah. Tawah atas Baitullah. Hati nak royak kata nak klik. Maka dia kata ada pun taklid mazhab ni maka khilaf ulama pada menetapkan kau itu daripada imam mazhab kita Syafi'i. Khalul ta'ala. Pada menetap kau itu daripada imam mazhab kita Syafi'i ke atau tidak. Tu. Bukan itu. Daripada imam mazhab kita Syafi'i ke atau tidak daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berkata ke dia tak kata pendapat ni. Dia khilaf lagi. Wa amatul ashab la yusbitunahu. Kebanyakan ashabus Syafi'i tidak mengisbatkan pendapat ni. Kata 3 4 ni. Tak mengisbat. Habis itu dah.
Kata musannif rahimahullah, dan juga taklid mazhab Abu Hanifah. Taklid mazhab Hanafi pula, lompat ke mazhab lain pula. Taklid dan juga mengikut akan mazhab, pendapat bagi mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah tu Nu'man, An-Nu'man bin Sabit. An-Nu'man bin Sabit rahimahullahu ta'ala, Abu Hanifah, Imam Hanafi. Turut pendapat dia. Dia kata kena. Pendapat dia kata harus, yang berkata, Abu Hanifah yang berkata harus buat Jumaat 3 orang. Imam Hanafi kata 3 orang boleh. 3 tu serta imam lah tu. 3 orang serta imam. Boleh? Imam Hanafi kata. Nak turut mazhab Hanafi? Boleh tak? Dia kata 3 orang boleh dah. Banding kita 10 orang sangat lagi Mau 3 orang pun boleh dah. Imam Hanafi kata. Sekali kata imam. Atau taklid mazhab Imam Maliki. Atau taklid Imam Maliki. Taklid mazhab Malikiyah. Yang Maliki Mekano, pendapat Maliki tu banyak riwayat pula. Taklid mazhab Al-Malikiyah. Mazhab Imam Maliki. Mazhab dia. Imam Maliki kata mana? Yang boleh buat Jumaat 8 orang. Ni saya tak nyata ni. Tak zahir ni. Musannaf ambil mana? Kenapa? Kerana kalau kita tilik kepada mazhab Maliki sekarang learning masyhur dalam mazhab mereka 12 orang lain pada tu imam. Dan begitulah. Oleh kita anak-anak sebut pun. Kemungkinan Imam Maliki ada banyak riwayat. Banyak kila dalam mazhab pula. Tapi yang muktamad dan masyhur dalam mazhab Maliki bukan 8 orang dah. Buat Jumaat 8 orang. Tulis situ pada 8 orang. Az-Zahid. Yang zahidnya atas kaum masyhur dalam mazhab Malik. Yang zahidnya atas kaum masyhur dalam mazhab Imam Malik 12 orang. Dua belah orang lain daripada imam. 12 orang lain daripada imam. Tu mazhab Malik. Nak ngajak orang tu ayat 12 orang ni tak satu tak ni. Bukan kata dia salah, kemungkinan dia ada kila dalam mazhab tapi hak masyhur dalam mazhab 12. Kalau nak ayat kau orang pun 12 orang. Kan nak turut Maliki 12 orang. Tak apa dah. Tok imam jadi 13 sekali dengan tok imam. Kalau tu Hanafi 13 apa dah? Hal lagu mana nak turut dia ni? Oh, dia kata juga nak taklid mazhab Abu Hanifah, nak taklid Imam Maliki pun, maka tidak sah taklidnya. Ustaz dia kata. Maka tidak sah taklidnya. Taklid mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Maliki. Tidak sah tu kena kait lah. Jadi tidak sah nisbah kepada kampung tempat kita. Bukan tidak sah dengan cara mutlak. Tidak sah jadi nisbah kepada kampung tempat kita. Kampung tempat kita ni tak sah. Orang kampung kita lagi taklid mazhab Hanafi. Pasal apa dia ada ilat syadak? Syadak ada ilat dia. Kalau tempat lagu mungkin dia sah. Kenapa? Kalau hok ngaji-ngaji. Kalau kampung kita lagu mana? Kampung kita lagu mana? Yang kata tidak sah ni dengan mana katuk pintu mati itu dah. Tidak sah nisbah kepada kampung tempat kita. Sebab apa kata tidak sah? Ilat pada kata tidak sah. Kerana dia kata banyak orang kita ni, ramai orang kita, orang awam-awam kita ni, ramai orang kita, orang awam-awam kampung ni tidak tahu hukum 2 imam itu. Tidak tahu, tidak belajar dan tidak mengerti hukum bagi kedua-dua imam itu. Jadi hukum Jumaat mengikut dua-dua imam itu. Kena kata gitulah, bukan hukum 2 imam semata. Hukum Jumaat bagi dua-dua imam itu. Kita. Makcik bukan dia reti. Jangan kata hak Abu Hanifah Maliki, hak Syafi'i tu apa? Makcik bodoh telak. Tu apa tu lagi turut. Sebab kalau nak turut tu boleh, tak ada masalah. Turut mazhab lain tu kita tak ada kata masalah apa. Boleh turut. Nak turut Maliki boleh. Nak turut Hanafi boleh. Nak turut Hambali pun boleh.
Boleh tu kalau kita reti. Ni semata-mata turut. Dia turut Jumaat demo, kena kira habis. Syarat Jumaat demo apa tak? Syarat sah Jumaat bagi demo tu gapo tak? Syarat khutbah bagi demo tu gapo tak? Apa tak yang wajib rukun bagi khutbah? Apakah yang jadi syarat bagi khutbah bagi demo? Tu. Faham tak gitu? Kena tahu. Bukan tak boleh turut, tapi tu kena tahu. Supaya orang nak turut mazhab Maliki tu lah. Demo kata nak puasa tu mazhab Malik niat sebulan. Tak ada apa tapi hari tu hari kita tak niat. Hari yang kita lupa niat tu, kita tahu dah tak ada niat malam. Tak apa dah kawan niat sebulan dah dulu. Misalnya nak turut mazhab Maliki dah. Maka hari tu kena jaga sungguh. Cara puasa jangan digalak oleh Imam Malik. Tak serupa tu, ada beza sikit tu. Puasa Imam Maliki dengan puasa Imam Syafi'i tu beza sikit tu. Aib mazi, kalau tu aib galak, aib mazi, Imam Syafi'i kata tak batal puasa lagi. Keluar aib mani tu pun kalau dengan sengaja baru batal. Kalau tak sengaja tak batal lagi. Imam Maliki kata keluar aib mazi tu batal dah puasa. Kita tahu tak? Tu kira. Tak ada masalah apa dah tu. Tu kena kira di tempat. Bukan turut semata-mata. Bukan turut ikut tak boleh. Maka tidak sah taklid. Kerana banyak orang kita tidak tahu hukum dua imam itu. Tak tahu hukum. Apa yang wajib dan syarat dan rukun dan lain-lain. Pada hukum dah tu. Pada hukum dah tu. Tidak tahu hukum apa yang wajib jadi pada sembahyang Jumaat dan syarat pada Jumaat dan rukun pada Jumaat dan lain-lain. Apa? Tak tahu. Tak tahu. Kalau kira nak taklid kena belajar ngajar habis lai kampung tu. Kata kita ni nak taklid mazhab Abu Hanifah ni atau nak taklid mazhab Imam Maliki ni, mari nak royak cara rukun syarat dia mau. Pahawi reti tu tak apa, lepas tu taklid turut gi. Yang taklid buta tuli. Tu tak say. Tu. Tu dia. Dia kata tidak sah taklid. Padahal syarat taklid, dia kata tidak sah taklid padahal syarat taklid ini salah satu daripada syarat taklid. Padahal syarat taklidnya, yakni salah satu daripada syarat taklidnya, salah satu daripada syarat kita nak taklid mazhab lain, hendak tahu, mesti tahu. Hendak ini mesti tahu yang tersebut, hukum yang tersebut, mesti tahu hukum yang tersebut. Yani apa yang tersebut? Yani hukum bagi mazhab lain yang tersebut tu lah kita tahu. Tu yang tersebut tu. Jadi hukum bagi mazhab lain yang tersebut. Kena tahu hukum yang tersebut tu. Tahu bagi orang mazhab Syafi'i, tak lep dah tahu. Hendak tahu bagi orang mazhab Syafi'i itu kena tahu. Mungkin kalau nak turut mazhab lain tak ada masalah, tapi kena tahu. Nak zakat turut mazhab Hanafi, yang mengesahkan bayar duit. Zakat dengan duit. Keluar zakat dengan duit. Boleh tak turut mazhab Hanafi? Ya, tak apa. Tapi mazhab Hanafi tu nisab je berapa? Nak kena keluar itu ya. Nisab dia banyak mana? Satu nisab dia tu kira banyak mana? Supaya kita kedak. Tu. Tak serupa. Kalau tak serupa, duit tu kena lebih. Turut nisab dia. Jangan ambil ukur duit serupa dengan beras kita. Kena ukur duit sesama dengan nisab orang mazhab Hanafi. Untuk nak keluar duit tu. Mazhab Bahara. Nak keluar zakat dengan duit. Palagu tu kedak. Tu. Bukan nak mempayah. Bukan nak payah ni. Nak yang mudah-mudah. Bukan mempayahkan ni. Tapi
Jangan memudah-mudahkan je. Orang panggil. Faham tak? Tu. Bukan nak getak. Tapi tak saya bercarik je. Longgar tak apa, jangan bercarik. Takut carik tu, memang tak selonggar. Tu. Kira kita dah. Tu masalah dia duk taruh tu je. Tak ada payah pun. Bukan tak asum Allah siapa ke katuk jalan dak. Jalan ni ada. Cuma kena atas aturan dia tu. Barulah kita pergi dengan selamat. Pergi dengan selamat. Khabar-khabar kiamat esok tak ada pergi dengan aku. Hai mu mana nak Imam Syafi'i. Hai kawan mai mana Syafi'i. Hai. Nampak pala tu beluk tapi ekor di ular. Jadi gilik ular pun tak mengaku, lek beluk pun tak mengaku. Wi dari mana-mana so wi tentu beluk kat ular gitu. Ni celuk belakang. Wi tentu. Nak jadi beluk syarat beluk lagu mana jadi? Bukan larat tak suruh jadi beluk. Wrong. Tu. Tu dia dah. Tu mana dia tu. Maka dia kata, supaya ni ilak pada tidak sah ni, tidak sah taklik weh, tak boleh duk klik kat say tu. Kat kok tu, kat kok ni, kat kok tu seperti cicak. Tu kacak tu cukup dinding. Tak boleh, dia kena tengok dulu. Kena kira dulu, wihalasi juga. Supaya tidak jadi bertapung hukum, kata dia. Tak sah. Supaya tidak jadi bertapung hukum ni orang panggil talfiq dalam istilah fiqh panggil talfiq. Talfiq ni satu ketika boleh, satu ketika ni tak boleh ni. Tidak jadi bertapung hukum. Apa bertapung hukum? Mazhab itu secopeng. Hukum mazhab kalau supaya tidak jadi bertapung. Tu baca sekat tu. Supaya tidak jadi bertapung. Apa mana bertapung? Hukum mazhab itu secopeng, hukum mazhab ini secopeng. Tu. Tu baca lagu tu. Tu ya tu. Tak semua jadi talfiq, tak jadi bertapung. Pala mazhab Syafi'i, ekor mazhab Hanafi. Sayap mazhab Maliki, sayap kanan Hanafi Maliki. Sayap kiri mazhab Hambali. Suk-suk nak terbaik tak boleh. Tak sama. Tak tahu kata nak terbaik baik nak. Kok iya tu tak ikut mazhab. Kita ada cara hak turut mazhab. Kalau tak turut mazhab, kita tanya dia. Dia tak turut apa, dia kata. Tu ikut dia. Dia cara ni hak turut mazhab ni, cara mazhab Maliki, nak turut mazhab Syafi'i. Syafi'i dah gitu Maliki. Tak dah. Kira ni kira telur pecah lah jabir ni. Kira nak kulit. Hak pecah luar jabir tu ikut dia. Nak boleh makan tak boleh makan ikut dia ni, kira pecah lah jabir ni, pak teh ni. Kulit lagu mana boleh makan, renai boleh makan juga ni. Tak. Hak pecah tak tanah tu. Kira lagu mana? Hak tu ikutmu. Tu. Sebenarnya hak pecah lah jabir tu banyak teh lagi. Cuma hak jadi nampak nyata tu pak teh tu. Dalam ni tak boleh dah. Nak hak lain. Mazhab dalam kitab fiqh ni, dalam bab fiqh ni bukan kau dapat tu sebenarnya ada lagi. Cuma hak lain hak ada tu nak pegang tak boleh dah. Dia tak ada asas hak tetap dalam mazhab dia. Seperempat ni. Orang panggil kaedah tetap tak ada. Nakal-nakal gitu ya, seperti mazhab Abu Lais, mazhab As-Sauri. Tu je lah tu. Tapi dekat pak tu ya, hak boleh makan lah ni. Hak lain tak cerak dah. Telur melar ke kan, tak cerak dah. Tapi hak boleh makan tu pak teh tu. Tu ya. Pas hak jatuh luar tu, saya kecek lah hak jatuh luar tu.
Kalau jatuh luar tu kut yolah tu. Ya tahu kawan tak usah pecah le jabir nak pecah luar. Kau mu. Habis itu. Kemudian kata musan kasar ke tu tak boleh dah. Tak kasar lagi dah. Supaya tidak jadi tapung, dia kata hukum mazhab itu copeng, hukum mazhab ini copeng, Hanafi copeng, Maliki copeng. Akhirnya orang bermudah-mudah dengan mazhab. Baik belaka hak mudah. Mudah sep. Mudah. Tu dia. Habis. Ni jaga jalan selamat, orang panggil jaga selamat orang kampung. Kita orang ngaji kadang-kadang tak apalah kita orang reti ni. Nak kelik-kelik boleh lah apa orang kampung tu. Apa saya tak ada mengaji mana, nak pergi kelik baik kita juga nyanyi kawan. Kita pasti nak lopak sok modah. Kita jenis pasti nak gila dah, lopak sok modah tembung pakai kawak. Pagar kawak boleh lopak. Orang kampung nak pergi lopak baik kita. Kawan tak usah diungar. Nyanyi berdarah habis kaki. Kita nak pergi demo hungar baik kita. Kita dah hungar sok mo tak apalah. Tembung pagar, tembung kawak ni lopak mudah-mudah ya kita ya lakah. Tu jangan tak supo weh sebenarnya. Tu. Tak leh. Habis itu. Sebab Wahabi ni ya paksa, ya seolah kata dia menekek orang yang kenal dalil. Tak apalah nak nampak rupa dah. Nampak rupa comel. Kena ke dia? Tak apalah. Benda ni mana dalil buat? Buat lagu ni mana dalil? Orang kampung kena tahu dalil tu. Nabi buat sesuatu ni dalil mana? Comel pada awalnya. Tapi hakikatnya bukan nak situ. You nak turuk nu betul-betul. Akhirnya. Tu ada betul-betul. Tu Nabi buat dak. Tu Nabi buat. So you nak dek nung bukan nak sini sangat dak ni. Dia buat tapak. Tahu cari dalil. Kampung. Kampung ni kena ngaji ni kena faham kampung ni pakcik-pakcik nak mengaji, pakcik kena beringat, kena dengar perhati molek. Tok guru mana waktu baik Quran, waktu baik hadis, waktu baik dalil, turun hak tulah pakcik. Wahabi kata. Kalau tok guru mana duk mengajar popek tak ada waktu baik hadis mana tu, jangan duk mengaji. Ngaruk kena hau. Tengok. Slogan dia. Oh, sedap dengar. Baik kampung mula perhatilah ni. Tok guru ni tak ada turut sunnah ni. Dengar dia ngajar tak waktu baik Quran patah. Hadis pun tak ada. Dongeng-dongeng kerana tu orang kampung mula dah. Nak we lopak supaya kita dah. Akhirnya letih demo tu. Tujuannya demo nak we kaji hadis sendiri. Kita mung hadis mek pak. Tu hadis Nabi. Mek tu hadis tu. Akhirnya lagu mana? Pecah luar bagang tu, pecah luar jabir tu. Tu nyanyi Wahabi ni menyelitihkan orang. Letihkan orang. Kalau mengajar kita tak boleh wakil. Kena tahu dalil ni, kita kena ayat dalil ni. Sini sebenarnya ni turut perbuatan Nabi. Tak apalah tok wakil kalau orang kampung ke mana Sang masa buat lagu tu. Tapi sebelum pada kita ngajar, kita kena cerak dulu kata benda ni berdasar lenah sungguh, bukan kita dongeng-dongeng pula. Ikut say. Tak boleh. Kita kena cerak. Tapi bila ngajar orang kampung, tak kena duk royak. Kita kena jelas. Orang ngajar ni bukan semata-mata waktu baik hadis ni Nabi kata dak. Kita pun tak tahu juga. Akhirnya buat tu baik dalam hal tak tahu tu tak boleh. Orang kampung tak kena royak. Buat cik tanah dia rawahu Tirmizi. Dalam sunan dia nama hadis 1431 tanah malak. Nyanyi kawan nak bagi sini. Habis itu dah. Kalau kita kata musannif rahimahullah taala tidak jadi bertapung hukum dan telah berkata ini gibina atau pendapat yang dhaif lah. Dan telah berkata qadim satu pendapat tu penduk khilaf ayat dah tadi. Telah berkata qadim bagi Imam Syafi'i harus buat Jumaat kurang daripada 40. Bilangan kurang daripada 40 orang. Boleh?
Kalau penduduk kampung itu kurang daripadanya. Oh, cakap dah tak nak kait hot ni. Kalau dia tak kurang, dia nak buat lagu mana dengan kurang tu. Kalau dia banyak, dia buat banyak tu. Kalau penduduk kampung itu kurang daripada kait ni nak menyata je, bukan nak buat syarat ke apa, nak tahu dah. Tu. Jadi kurang daripada 40. Kalau penduduk kampung itu kurang daripada 40. Ni mazhab. Kalau nak turut juga pun adalah lubang spek. Lubang spek benar. Dalam mazhab Syafi'i. Lubang spek benar. Kalau puasa takut lemah tak sah turun. Tak sah turun. Kalau puasa tak apa. Tu. Ayah ni. Dan kalau dalam kampung itu banyak jahil orangnya, orang kampung. Banyak jahil. Apa jadi banyak tidak belajar, tak mengaji. Banyak tak mengaji. Atau mengaji kot lain pada agama. Jahilnya ni jahil bab fardu'in lah ni. Banyak jahilnya ni banyak tidak belajar fardu'in. Bukan kata jahil fardu kifayah dak, fardu'in, jahil fardu'in. Jahil nak orang kita cok doktor belaka. Doktor gapo? Doktor mahwisyalai tuan-tuan ni. Hak tu tak kira hak tu. Jahil dalam bab agama ni. Walaupun Allah dalam bab lain dunia ni pun tak kira hak tu tak iktibar. Kalau dalam kampung itu banyak jahil orangnya. Dan tentu jelas-jelas tidak kena, tidak betul bacaan. Bacaan mana? Bacaan dalam sembahyang lah. Bacaan yang wajib. Sifat ada bacaan. Bacaan dalam sembahyang, bacaan yang wajib. Sini baru misal. Dulu tak misal weh. Seperti Fatihah. Yalah tu. Dulu tak misal, ingat tak? Dulu tak misal dah. Seperti Fatihah. Ni bacaan yang wajib. Termasuk bismillah hati dalam mazhab Syafi'i. Tasyahud. Tasyahud ni masuk dalam bacaan wajib. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata ya tasyahud yang wajib. Sikit ya. Tak mengaji juga. Lagi salawat atas Nabi, ya tak payah lah. Dan salawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurang. Sayyidina tela-tela pun kau ya. Betul Sayyidina tu tela, tapi tu bab lain sorang pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa? Sayyidina tu tak dapat kira. Tu nak di Allahumma salli ala Muhammad. Tu wa ala ali tu sunat dah, sunat abad dalam tasyahud akhir. Tu sunat belaka dah. Atau hak wajib dia. Lepas tu salam assalamualaikum warahmatullahi. Tu baca hak wajib. Lepas tu Allahu akbar saat ni betul takbir mula-mula. Tu baca yang wajib. Tapi tak mengaji juga, sikit peh. Tak mengaji juga. Ni tak ada lah kampung kita dah. Tapi masyarakat kita tak ada dah siapa tahu tu dah. Dah sana. Dah, tak ada dah. Baik kita ni ngaji belaka dah. Aling pada Tok Guru pula lah. Aling lebih dah Tok Guru. Pagi-pagi pergi kedai kopi, waktu patwa hukum. Tu. Lepas tu klik. Esok pergi pula patwa hukum pula. Alim pada Tok Guru lagi. Tak ada dah tak ngaji tu kan. Dah. Tentu tidak kena bacaan yang wajib. Seperti Fatihah, tasyahud. Lepas tu dan banyak tidak tahu ni hak tulah kecek tu. Dan banyak tidak tahu hukum sembahyangnya. Sembahyang bagi orang tu. Tak tahu hukum sembahyang. Tak tahu. Padahal benda ni yang masuk dalam banyak jahil dah kalau kira tu. Tidak tahu hukum sembahyangnya dan lain-lainnya. Hukum sembahyang ni masuk dari rukun, syarat, fardu semua tu lah. Dan lain-lainnya, lain daripada hukum sembahyang. Lain daripada hukum sembahyang, lain-lain lagi. Kalau banyak jahil lagu tu. Banyak jahil lagu tu. Lepas pun tak mengaji sikit pun. Sayalah jahil tu ke sungguh. Dari kampung ni, misalnya.
Hak mengaji Tok Imam. Pak Tok Khatib sana, Tok Bilal, 3 orang. Hak lain pada tu tak mengaji. Tak erti hukum. Tukar takir. Maghrib ni 3 rakaat ke 4 rakaat. Teruk dah tu kalau siapa tahu tu. Tu. Maka wajib di atas orang pemerintah. Wajib fardu ain ni atas orang pemerintah, atas orang tu. Pemerintah ni pemerintah pekerjaan Islam. Kena kepada imam muslimin. Mak kita ni tak ada apa pemerintah Islam ni. Hak ada ketua kampung gitu. Cuma pemerintah sebagai menguruskan pekerjaan Islam dengan cara umum ni tak ada lah, kerana kita ada di bawah pemerintah hak bukan Islam. Maka wajib di atas orang pemerintah dan ketua ni ada atau pada orang pemerintah. Wajib di atas ketua-ketua kampung, tok imam, tok kemenang, tok. Wajib di atas ketua kampung ini, kampung yang banyak orang jahil ni. Wajib paksa. Wajib ulim paksa akan mereka itu. Kena paksa puak-puak tak mengaji tu. Paksa dengan belajar yang fardu ini hingga mereka tahu. Belajar hingga mereka tahu. Selama mereka tak tahu, hukum wajib duk tutup atas ketua situ. Duk dosa situ Tok Imam. Duk dosa situ Tok Meneh. Duk dosa situ Tok Nebe. Moga ada kuasa tapi tak paksa, tak suruh mengaji. Tak suruh kena Tok Meneh pun tu duk telo lagi. Misalnya teruk juga kalau itu. Berarti kita sebagai rakyat ni kena pilih pemimpin molek hak jadi layak untuk duk jadi bawah, duk atas kita tu. Nak akid tok tu. Orang tu orang yang layak dah. Sepatut dah. Jadi kisahlah kita pula rakyatnya. Tu. Kata dia rahimahullah ta'ala, ketua kampung ini paksa dengan belajar hingga mereka tahu. Habis itu kena paksa. Paksa pun qadar kuasa dia lah. Ya kuasa qadar mana boleh paksa qadar amnat dia ada. Amnat je qadar ni qadar tu lah. Dia kena paksa. Bukan kata paksa siapa ke. Dia tak ada hak kan. Tak mengaji nak buruk kat mana. Dia bukan undang-undang kita. Dia bukan hak kita. Maka sekadar dia kuasa. Amnat dia. Kena tanya Tok Meneh, Tok Nabi. Mak, kena tak terbit sejik? Orang duduk mengaji belakang. Terbit sejik mak? Tok Meneh berlapar. Orang takut juga kan. Tok Meneh berlapar sedih. Pak mak tanya kali. Tok Meneh pun tak ada nampak mana tu. Lah, aku ni tak ada. Aku duduk pergi juga. Mu tu kena pergi. Bumi reti mengajar aku pula. Tok Nabi Hakti. Tok Meneh Hakti. Aku ni tak ada. Kena kerja semua. Tu nak apa panggil semua. Tak ada. Tapi lek nung dah. Lek nak apa panggil tu dah. Lek masjid tu hai panggil tu tak ada. Dia pening ke situ. Dan wajib di atas yang tahu qadar pandainya. Wajib ni. Wajib di atas orang yang tahu qadar pandainya. Pandai bacaan yang wajib. Bukan nanti kena boleh buka bonak. Kita reti dah. Kita ni reti. Reti qadar hak pandai Fatihah kita reti. Tahiyat kita reti. Ala qadar tu baca ala semaya tu kita reti. Huduh-huduh cara aku lah. Aku ngaji musalli ni reti jugalah. Wajib atas yang tahu qadar pandainya tu. Wajib boleh mengajar. Mengajar jadi mengajar akan mereka jika mereka menuntut mengaji. Kena kata gitu kait tu. Mengajar tu jadi mengajar akan mereka jika mereka menuntut mengaji. Kalau mereka mari minta nak ngaji, wajib kena ngajar. Tapi kalau mereka tak mari minta mengaji, tak wajib mengajar. Siap kalau wajib mengajar, dosa habis kawan. Semua ada dosa. Mengaji malam nak tasih. Baca kena mengaji. Tok guru ni, dia tak berdosa habis dia tak mengajar orang kampung. Dia nak berdosa apabila orang kampung nak mengaji tapi dia tak mengajar, tu dia berdosa. Dia wajib atas orang kampung kena mengaji. Fardu ain atas kena pergi ngaji. Bukan fardu ain atas kena pergi cari.
Fardu ain di atas timur lagi cari lagu. Bukan fardu di atas telaga lagi cari timur lagu tu. Sebalik semakah habis. Tapi ni kadang-kadang tu sanggup nak pergi ngajar dah pun tak senang ngaji lagi kadang-kadang. Timur sanggup jalan lagi cari apa? Laga sanggup nak cari jalan macam sanggup jalan lagi cari timur tu tak secebok lagi timur pun. Tu masalah dia. Tu la yajuzu lil alim ay yutlibal jahila li yu'allimahu ni bawa wasiwara. Ta'aruf bagi orang alim nak pergi tuntut orang jahil supaya nak mengajar tu. Imam Nawawi kerah lagi, Imam Nawawi harai lah dah. Tu Imam Nawawi tu harai lah dah. Tok nak pergi cari orang jahil nak mengajar tu harai. Tunggu pendapat Imam Nawawi. Sebab wajib atas orang jahil mari cari orang alim. Lek orang alim tak harus pergi cari orang jahil nak mengajar tu. Tu pendapat dia. Adapun setengah pendapat harus pergi, tak apa, tak ada masalah apa lah. Pergi mengajar. Cuma ada atas wajib tu tak wajib. Malaikat mereka menuntut tim mengaji tu baru wajib. Mak ajar Fatihah gawe lagi. Tak ada gawe, tak ada mengaji dengan orang lain. Tak boleh mak oi. Mu dah reti mu kena mengajar dia. Wajib di atas yang tahu kadar pandainya boleh mengajar, dan wajib di atas yang tidak tahu itu. Ni kena. Wajib di atas orang yang tidak tahu itu. Tidak tahu perkara fardu'in tu lah. Adapun perkara yang tak fardu'in tak wajib pula mengaji. Wajib di atas yang tidak tahu perkara fardu'in tu. Wajib boleh belajar akan hukum-hukum agama ini. Hak ni hak wajib belaka ni. Wajib kena mengaji. Sikit je bukan banyak. Hak fardu'in ni sikit sangat. Tapi seumur hidup 90 tahun tak ada juga nak ngaji hak sikit ni. Bawa tua oleh hak jahil tu. Wal-iyazubillah min dzalik. Ya Allah. Sikit je, tak ada banyak lagi. Sikit. Allah Ta'ala tuntut daripada kita sikit je. Tapi 70 tahun tak sempat nak mengaji hak sikit ni. Allah. Kita ni mujuk alhamdulillah. Mari duduk sini. Tak apalah duduk tempat mengaji. Duduk mana-mana pun dah dapat duduk tempat mengaji. Alhamdulillah. 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 Harap kahlimuk. Alhamdulillah hujan. Tidur. Gitu. Bukan cara syukur tu. Cara syukurnya bila Tuhan beri nikmat mengaji, kena mengaji cara syukur dia. Kalau Tuhan beri masa untuk mengaji tapi tak mengaji tu bagi kupur nikmat. Nikmat hayawi kita mengaji. Nikmat masa dalam pengajian tapi tak mengaji orang tu kupur dengan nikmat. Dan kalau paksa itu dengan keras dan perang sekalipun, dan kalau paksa daripada ketua dan pemerintah tu, dan kalau paksa daripada ketua kampung atau pemerintah tu, kalaulah paksa tu dengan hasil dengan cara kasar, dengan keras, hasil dengan cara kasar, kena kasar dah, tak apa. Paksa dengan kasar pun tak apa, susut dah. Tok Menang kata, makmu ni tak reti dah dah. Mu ada khedi mu tahu tak? Aku malah nak adu ya mu. Kalau aku royak hatan nama siap dah mu ni. Tapi malah ingat wi nak wi muju. Gi ngaji dak. Kasar Tok Menang weh. Kalau buat mana nak kasar pasal dia bab kewajipan. Aduh ya Tok Menang. Tok Menang tak pakai dalam. Sedap ria. Tu lagu tu. Akhirnya pun mak kena berjuruh lah. Dia takut gak-gegok tu. Gi ngaji geti ke dia. Tok guru ngaji kat masjid, tok guru duk ngajar kat masjid. Kipoti Tok Menang paksa kasar tu. Dan perang, ni perang oleh pemerintah. Ni bukan wajib tak Menang lah. Perang ni atas pemerintah Islam tu, imam muslimin dah lah. Sekalipun wajib kerja. Kena perang pun kena perang. Ni sebab kepada imam muslimin lah. Nampak tak mengaji kena perang. Supaya Abu Bakar pergi perang orang tak keluar zakat kena perang. Mungkin lepas pada Nabi mati tu bunyi kata, tak si keluar zakat dah. Zakat ni tekan Nabi Muhammad ada ya.
Muhammad tak ada dah, tak wajib lah kitanya. Ya. Awakad selalu lah. Lepas jadi khalifah, dia pergi. Akid tentera lagi. Perang dengan buat tu. Akhirnya, jauh habis. Tu hak murtad kelik pun belana. Lepas Nabi Muhammad mati. Pergi. Perang dengan buat tu. Tak apalah pemerintah Islam tu. Tak apa, dia buat berhak untuk perang. Kita nak berdek haru tak boleh lah. Mu ni tak pergi mengaji je. Mu ni. Mu tak pergi mengaji. Tak boleh hak tu. Hak tu bukan kewajipan kita. Sekadar kerah tu boleh. Sekadar mana kerah-kerah dah tu. Kerana orang itu sebab apa dia kata. Ilak mana? Ilak pada kalau tu. Ilak pada tafriq hak sekalipun hak wasuh mahzuh tu. Tu. Dan perang sekalipun, kalau paksa itu dengan kerah dan perang sekalipun, jadi maka wajib atas imam itu menyuruh dan paksa. Buat gitu. Maka wajib atas imam itu menyuruh dan paksa. Sebab apa wajib? Kerana ni ilak pada saat ni hak tafriq. Wajib tu kena suruh juga tu. Kerana orang itu, orang yang jahil itu, yang tak betul bacaan itu, orang yang tak belajar itu, yang jahil, yang tak betul bacaan tu, orang tu tak banyak orang sebenarnya. Banyak yang ngaji belakang dah. Orang itu pada hukum syarak, yani di sisi kiraan syarak, di segi iktibar syaraknya, nama orang tinggal sembahyang. Dinamakan orang tinggal sembahyang. Orang yang tidak sembahyang, orang yang tak lepas tuntutan fardu, orang tu. Mantu. Mikun mah. Mantu. Siapa dia? Gana bede? Pop tenu. Ada orang mari ni kali. Dia mau nak wisen tu ya. Sing kena makan apa? Amanasak. Jadi kena komuniti ti amo ni. Banyak thumbnail weh. Banyak. Banyak thumbnail ni letih. Dia mau minta tapi kira kata paksa ni jadi. Sebab dia sekolah tu dia banyak penuh dah ni. Pak kita ni dia ada juga lah tu. Lepas tu dia nak isen nama sikit. Barangkali waktu barangkalinya. Dia motor mau isen. Walau mereka itu sembahyang sekalipun, yang ini tidak dinamakan sembahyang itu yalah. Walau mereka duduk sembahyang, rokok, sujud, tapi tak kira kata buat. Sebab buat tak kena. Buat tak kena supaya tak buat. Tu ialah hukum dia. Buat tak kena supaya tak buat. Walaupun dapat buat. Habis kat tu kemudian kata hadis mengkufur orang tinggal sembahyang. Sikit ni. Hadis tu lagu mana kira? Sebab hadis ni duk khilaf di kalangan sahabat sendiri ni. Sahabat kata kufur. Tak tinggal sembahyang kufur dah. Maka tinggal sembahyang kufur. Allah. Tu berat sikit. Berapa belah orang ya? Sahabat Nabi. Hukum lagu tu. Kemudian kata hadis mengkufur orang tinggal sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa ila istajab. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi أسربنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
والأهل والإخوان وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نصر بكل سر صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه على في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل واغفر واستر أنت أكرم من ستر بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصلى الله على سيدنا محمد